Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia membaca. Hari ini saya akan membuat sedikit ulasan berkaitan dengan salah sebuah buku yang telah saya baca, iaitu buku Guru Sebagai Pakar, Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21. Okey, buku ini telah ditulis oleh Dr. James Ang Jik Eng yang merupakan pensyarah cemerlang dalam bidang kepimpinan instruksional dan master trainer di Jabatan Pengurusan Kurikulum dan Core Curriculum Institut Aminuddin Baki, Bandar Instek. Beliau juga merupakan jurulatih dalam 6 Core Skills kepada British Council dan jurulatih International Society for Technology in Education di Malaysia. Dalam kerjayanya, beliau pernah berkhidmat sebagai pensyarah di maktab perguruan dan juga guru di sekolah menengah. Beliau memperolehi ijazah sarjana muda daripada Universiti Sains Malaysia dan ijazah sarjana serta kedoktoran dalam bidang kurikulum dan instruction dari University of Houston, Texas. Beliau juga banyak menulis buku-buku lain selain daripada buku Guru Sebagai Pakar. Antaranya adalah Panduan Pelaksanaan Pendidikan Abad ke-21, Pengurusan Bilik Darjah, Strategi Mewujudkan Komuniti Pembelajaran Berkesan, Pengurusan Aktiviti Luar Bilik Darjah, Panduan Kepimpinan Instruksional serta Pengurusan Disiplin Murid. Okey, buku ini telah dicetak pada tahun 2019 bagi cetakan pertama, tetapi atas permintaan yang tinggi, buku ini telah diulang cetak pada Februari 2021, iaitu cetakan keempat. Okey, buku ini setebal 416 muka surat dan diterbitkan oleh PTS Media Group Sendirian Berhad dan dicetak oleh BS Print Sendirian Berhad. Okey, buku ini telah didaftarkan di Perpustakaan Negara dengan nombor ISBN-nya 9789674014117. Jadi buku ini boleh didapati dengan harga RM40 bagi Semenanjung Malaysia dan RM44 bagi Sabah dan Sarawak. Selain didapati di toko-toko buku yang terkenal, buku ini juga boleh didapati secara online daripada Shopee, Lazada dan juga Cafe Book PTS. Buku ini ditulis khas untuk mereka yang bergelar guru, kerana buku ini mengandungi dan menghuraikan pelbagai pendekatan model dan strategi pengajaran dan pembelajaran berpandukan kajian literatur yang mantap. Ini selaras dengan kajian Good dan Bopi 2008 yang melaporkan bahawa guru yang menggunakan kaedah penyampaian yang pelbagai memiliki tahap keprofesionalisme yang tinggi serta dapat meningkatkan pembelajaran serta pemahaman murid yang tinggi berbanding dengan guru yang menggunakan kaedah penyampaian yang terhad. Buku ini mengambil masa lebih 5 tahun untuk disiapkan kerana ia melibatkan pengumpulan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran dari pelbagai sumber. Selain daripada itu, isi kandungannya juga ditulis dengan penuh ketelitian dan bahasa yang mudah difahami. Tujuannya agar semua lapisan pembaca boleh memahami seterusnya mengaplikasikan perkara-perkara yang dipelajari dalam bilik darjah masing-masing. Khususnya bagi golongan guru agar mereka dapat memartabatkan profesionalisme guru dengan menjadi pakar dan mahir menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing. Okey, buku ini juga mengandungi 10 bab, yang mana bab pertamanya berkaitan dengan pedagogi, seni dan sains mengajar. Bab kedua, pengajaran berkesan. Bab ketiga, perbezaan individu dan pembelajaran. Bab keempat, teori dan orientasi utama pengajaran dan pembelajaran. Bab kelima, teori dan strategi behavioris. Bab keenam, teori dan strategi kognitif. Bab ketujuh, kognitif bercorak penyelesaian masalah. Bab ke-8, teori dan strategi sosio-konstruktivitis. Bab ke-9, model pembelajaran komparatif dan kolaboratif.
bab ke-10 teori dan strategi humanistik. Okey, itu antara 10 bab yang terkandung dalam buku ini. Kita boleh mendapat pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh semua peringkat, sama ada guru sekolah rendah, sekolah menengah, di kolej ataupun juga di peringkat universiti. Ini kerana pembelajaran abad ke-21 lebih berpusatkan murid, dan seterusnya kita perlulah kerap menggunakan strategi-strategi yang berpusatkan murid agar kaedah pengajaran kita itu lebih berkesan dan menarik minat murid. Walaupun demikian, tidak bermaksud guru-guru perlu meninggalkan strategi pengajaran dan orientasi behavioris dan kognitif yang tidak kurang pentingnya. Kebanyakan model dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan serta panduan penggunaan dengan langkah-langkah pelaksanaan, contoh aktiviti dan limitasinya, ini memudahkan para guru bagi menggunakan strategi berkenaan di dalam kelas, dan sekiranya guru sentiasa menggunakannya, guru tersebut akan lebih cekap dan pakar dalam penggunaannya. Okey, sekian ulasan saya. Selamat membaca.